kepada tiga. Yang pertama, dia duduk dekat tempat ibadah, menyampaikan ilmu, mengingatkan masyarakat, mengajar mereka kerana dia seorang yang alim. Bahagian kedua dibahagikan untuk duduk dekat kebun yang dimilikinya, yang dia ni merupakan seorang usahawan tani, menanam pokok korma. Kerjanya di situ menyuburkan pokok korma, menyiram air, menjaga daripada binatang perosak dan sebagainya. Yang ketiga, dia ni membaca kitab Taurat, mengkaji, tafaqquh fid din. Pembahagian masanya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Lihat, ini pembahagian orang yang hakim, orang yang bijaksana. Sebab tuan-tuan dalam hati dan dikasihi sekalian, orang ulama, orang yang saleh, yang ikhlas ni kadang-kadang takut nak tambah tanggungjawab dalam hidupnya. Dia tahu memiliki seorang isteri itu amat berat tanggungjawab atas dirinya, maka dia tidak sanggup berfikir mencari yang kedua, kerana nanti lagi banyak tanggungjawab. Ini masing-masing menjaga berfikirlah tuan-tuan. Tak bolehlah kita sentuh panjang, nanti ada orang memarahi atau tak seronok dengan apa yang dikatakan ini. Seorang yang tidak minat politik, kalau masuk politik jadi beban, maknanya bertambah dalam peruntukan kehidupan waktunya kepada bahagian yang keempat nanti. Itu juga seorang yang menambah kerja-kerja yang lain, maka portion hidupnya, kebahagiaannya akan bertambah lagi. Macam Hussein bin Salam ini nampaknya dia tidak suka dalam bidang yang lain. Dia hanya membahagikan hidupnya pada tiga. Hidup dalam alam pertanian, hidup membaca kitab Taurat, hidup menyampaikan ilmu dalam keluarga dan kepada masyarakat. Ini pembahagian masa. Dia mencari-cari, membaca kitab Taurat, mencari, menunggu kedatangan Nabi yang disebut dalam kitab Taurat ini. Dan alangkah gembiranya beliau bila dia mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Dan dia nak menduga manusia ini apakah benar-benar dia seorang Nabi seperti yang dinyatakan dalam kitab Taurat yang telah dibaca terlebih dahulu. Dia seorang yang dihormati tuan-tuan dalam hati dan dikasihi Allah sekalian. Bagaimana Hussein bin Salam ini bila mendengar kedatangan Nabi SAW, membaca namanya, nasabnya, sifat-sifatnya, zamannya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, mengikut kisah yang dikemukakan, sampai saja di Quba, maka ramailah orang yang telah pun menyambut Nabi SAW. Maka melompatlah Hussein bin Salam ini, yang asal namanya sebelum ditukarkan Nabi menjadi Abdullah. Dia bekerja dan di sisinya ada makciknya yang sudah pun tua bernama Khalidah bintil Harith. Ini ketika orang Arab kuat tuan-tuan. Orang Yahudi duduk di kalangan Arab, namanya pun nama Arab. Macamlah orang-orang berbangsa Cina sebagai contohnya, ketika duduk di negara Indonesia, jiran kita memakai nama-nama Indonesia. Bila sesuatu bangsa itu kuat, maka yang lain akan mengikutinya. Ini bangsa Amerika kuat, United Kingdom kuat, Britain kuat, maka nama semua orang ambil nama-nama dari sana. Semuanya menjadi serba-serba ikutan. Maka begitulah orang-orang Yahudi satu masa dahulu ketika bergaul dengan orang-orang Arab, mereka memakai nama-nama Arab. Bila dengar sahaja Hussein bin Salam mengucapkan Allahu Akbar, satu kalimah yang ganjil, yang cenderung kepada Islam, maka makciknya marah. Wahai Hussein, apa kau kata ni? Khayyabakallah, Allah hina kamu. Apa kamu maksud perkataan orang Islam seperti ini? Maka masing-masing adalah hati dan dikasihi Allah sekalian. Berkatalah Nabi Salam, wahai Hussein bin Salam kepada makciknya, wahai makcik, sebenarnya ini merupakan seorang manusia yang dijanjikan untuk menjadi Nabi oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita pergi lihat dekat bagaimana keadaan dirinya. Saya memahami sifat-sifatnya seperti yang telah saya kaji dalam kitab Taurat. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, bila sampai saja Nabi SAW ke Madinah, maka Nabi menyampaikan satu kalimah yang sangat mulia tuan-tuan, yang telah pun memujuk hati semua yang ada di Madinah yang belum Islam untuk menghayati dan akhirnya masuk Islam berbondong-bondong tuan-tuan. Ini pentingnya kita berkata kalimah yang baik tuan-tuan. Kalimah yang baik ni ada energi. Cakap pada anak-anak kita kalimah yang baik, jangan katakan perkataan yang keji kepadanya tuan-tuan. Ada saya terangkan dalam buku bertajuk Anakku Hebat, Anakku Saleh, bagaimana powernya ayat kita kepada anak-anak. Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya melakukan satu perkara yang sia-sia, maka si ibu akan mengatakan, nak, kamu ni memang akan gagal dalam periksaan, kamu tidak memahami perjuangan kami, kamu tidak faham bagaimana besarnya tanggungjawab yang telah kami mainkan untuk kamu jaya. Nak, ini adalah kata-kata yang bahaya tuan-tuan. Kalau kita bercakap benda yang tidak elok pada anak-anak, takut menjadi doa. Kan baik kalau seorang ibu melihat anaknya suka bermain, berkata, nak, ibu tahu kamu akan jadi seorang usahawan permainan, nak, tapi buat masa sekarang janganlah dia juga sangat, sebab kamu akan periksaan penting. Lakukan peperiksaan, hadapi dengan baik, ulang kaji dahulu, nanti kamu ambil peperiksaan, ibu belikan kamu mainan yang kamu kendaki.
agar kamu menjadi seorang usahawan permainan daripada kecil. Yalah, kamu memiliki kecenderungan kreativiti yang luar biasa. Itu kata-kata yang energi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kata-kata mengandungi doa. Balik kepada kisah ini, Nabi SAW telah pun bersabda kepada penduduk Madinah, Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imu ta'am, wa sallu billaili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai penduduk tempat ini, wahai sekalian manusia, tebarkan salam, berilah makan, bangunlah malam untuk tahajud ketika manusia sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Maka Rasulullah SAW mendengar kata-kata yang mempunyai energi ni, tuan-tuan, memiliki fakta yang hebat ini, pujukan ini. Reka-reka dia melihat Nabi SAW, atafarras fihi wa tamalla minhu wa fa'aikantu anna wajhahu laysa biwajhi kazzabin. Aku lihat saja wajahnya, aku sudah memiliki firasat, mustahillah orang yang begini baik ayatnya, wajahnya yang ceria seperti itu, bersih, senyumnya yang lebar. Tidak mungkinlah wajah ini wajah pendusta. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi membawakan satu riwayat daripada Abdul Wahid bin Ahmad, daripada Ahmad bin Abdullah, daripada Muhammad bin Yusuf, dalam satu hadis riwayat Muhammad bin Ismail Bukhari radhiyallahu anhu wa arda rahmatullah alaihi, bahawa Abdullah bin Salam ini telah bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan, yang mana dia tahu kalau soalan ini dapat dijawab seperti mana yang telah dia kaji, memanglah manusia ini merupakan seorang Nabi tanpa ada keraguan padanya. Maka dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Hai Muhammad, kamu mendakwa kamu Nabi akhir zaman. Sekarang aku tanya kepada kamu 3 soalan. Yang pertama, apakah dia tanda-tanda kiamat akan berlaku? Yang kedua, apakah makanan yang pertama yang akan dirasai oleh seseorang yang masuk syurga? Yang ketiga, bagaimanakah seorang anak itu menyerupai ibu ataupun ayahnya, dan bagaimana? Mengapa dan bagaimana? 3 soalan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi SAW pun bersabda, sekarang Jibril telah beritahu aku, Jibril telah menjelaskan kepada Nabi SAW. Yang pertama sekali dalam soalan yang dikemukakan, awal asyraf as-sa'ah, tanda pertama akan berlakunya kiamat, iaitulah api yang memburu manusia daripada arah timur ke arah barat. Tuan-tuan boleh baca tentang asyraf as-sa'ah dalam kitab yang baik yang sering saya cadangkan, sebagai contohnya iaitu kitab Kiamat Sudah Dekat, cetakan pusaka Imam Ibn Katsir. Satu kajian yang begitu mendalam, huraian yang hebat oleh mereka yang sedang buat masters, postgrad. Kajiannya susunan hadis yang sangat menarik. Kisah Imam Mahdi, kisah Dajjal, kisah binatang yang keluar dari bumi, kisah api yang keluar daripada bumi, kisah berbagai-bagai perkara, asyratu sa'ah as-saghira dengan asyratu sa'ah al-kabira, tanda yang besar, tanda yang kecil. Soalan kedua Abdullah bin Salam ini, dijawab Nabi SAW bahawa makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga, iaitulah jenis makanan. InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.